Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Mawdu' yang diketengahkan pada hari ini membicara tentang kelebihan ilmu. Manakala dikatakan ilmu itu suatu kelebihan, suatu perkara yang lebih di sisi Allah, akan tentu sekalilah orang yang menuntut ilmu dan juga mengajarkan ilmu akan dapatlah fadilah daripadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang kelebihan ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama'u. Maksudnya hanya sahaja mereka yang takut akan Allah Ta'ala dari kalangan hamba-Nya ialah mereka yang berilmu. Ini jaminan Allah Ta'ala. Jaminan Allah Ta'ala ke atas orang yang berilmu akan tercoroklah ia ke arah bertakwanya kepada Allah. Dari itu manakala ada orang yang berkata, kalau macam itu bagaimana pula? Ada sebahagian ulama orang yang berilmu, tetapi keadaan hatinya tidak takut kepada Allah. Maka adakah tidak bercanggah kenyataan Allah Ta'ala dengan hal keadaan orang yang sebegitu? Dari hal soal yang sebegitu kita boleh jawab. Jaminan Allah Ta'ala ke atas orang yang ilmu akan membawa takut hatinya kepada Allah. Jadi kalau sekiranya orang tu ada ilmu agama dah, tetapi hati perut tidak ada perasaan takut kepada Allah. Jadi hakikatnya ilmu yang dimiliki itu tidak diberkati Allah. Antaranya. Sebab ilmu agama ni suatu ilmu yang berkat. Dikala ilmu yang dimiliki oleh mereka yang berilmu tidak takut kepada Allah, menepatilah ilmunya tidak diberkati Allah. Seolah-olah ilmu tidak ada power. Tidak ada power, tidak membimbingkan ia ke arah bertakwanya kepada Allah. A'azzanallah. Sama-sama kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala dari hal yang sebegitu. Maka di situlah timbulnya ulama ni, ada di antaranya ulama warasatul anbiya. Ulama yang dijamin oleh Nabi selaku orang yang menerima pesaka pada para anbiya. Segolongan ulama dikatakan su' jahat. Maka ulama su' inilah, dan ilmu yang dimiliki olehnya tidak mendorong hatinya takutnya kepada Allah. Mengapakah sebab jadi jahat? Antara sebab jadi jahat mungkinlah dia tidak sanggup dengan amalkan ilmu yang dia tahu. Antara lain lagi, bukan nama itu dia dengan ilmu tu. Ada tujuan, ada gharak untuk dunia. Untuk kepentingan diri di dunia. Maka dari ilmu yang sebegitu tidak mendorongkan hatinya bertakwa kepada Allah. Jadi kita hari ini, kita minta kita sendiri, keluarga kita, sahabat, handai-handai kita, dikala ia dapat milik ilmu agama, biarlah terjadi ia selaku orang yang bertakwa kepada Allah. Makna akan timbullah pada hatinya berasa takutnya kepada Allah. Begitulah karamahnya ilmu, kemuliaan ilmu. Ia membimbingkan kita ke arah bertakwa kepada Allah. Dikala ilmu tidak membimbing ke arah bertakwa kepada Allah berbagai-bagai. Bagaimana di zaman mutakhir ni, zaman kita sekarang ni,
boleh dikatakan zaman terakhir dah. Zaman yang kadang-kadang Islam kita diceroboh oleh anasi-anasi jahat. Penceroboh Islam tu bukan tergulung di kalangan orang kafir. Yang kadang-kadang orang yang memusnahkan Islam tu sendiri orang yang mengakunya Muslim. Sehingga berlaku pelbagai anaya. Sehingga susah nak dipaham oleh orang yang tidak ada pengetahuan agama. Kenapa? Kerana dirusak akan agama tersebut oleh orang yang mengaku Muslim juga. Maka di sini terletaknya pentingnya kita kepada ilmu. Dengan adanya ilmu kita menilai, boleh menilai. Itu adalah perosak agama. Walaupun dia mengaku Muslim sekalipun. Kita janganlah menganggapkan yang merosakkan agama Islam kita hanya orang kafir saja. Yang kadang-kadang lebih berjaya lagi. Selaku perosak agama ialah orang mengaku Muslim. Orang yang mengaku Muslim sanggup dia merosakkan agama. Hakikatnya bukan Islam, bukan mukmin. Maka orang begitulah dikatakan sebagai munafik. Bermuka-muka sahaja selaku Muslim. Hakikatnya bukan Muslim. Kalau kita tengok hari ini. Ada di antara bangsanya Melayu. Agamanya Islam. Dia boleh bersekongkol. Memihak. Kerjasama. Jadi tali baru bagi orang kafir Yahudi yang menzalimikan orang Islam di Gaza, Palestin. Adakah dia tak tahu? Keadaan peristiwa yang sebegitu berlaku di sana, dia tahu. Tetapi mengapa dia sanggup jadi tali baru orang zalim yang sebegitu? Sebab apa? Sebab dia tidak ada rasa bertakwanya hati kepada Allah. Walaupun dia mengaku selaku Muslim, mukmin sekalipun. Itulah menunjukkan bahawa ilmu dia tidak diberkati Allah. Tidak ada ma'unah pertolongan Tuhan ke atasnya. Pada sepatutnya dengan ilmu ni kita harap barakah ilmu tu terdorongnya ke dalam hati kita sehingga dapat kita memihak dengan kehendak ilmu, kehendak agama. Dan seterusnya, selain daripada Al-Quran, menyatakan bahawa orang yang berilmu saja tercoroknya hati bertakwanya kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Bahawa yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Taala di kalangan hamba Allah yang banyak bertakwa. Manusia yang banyak bertakwa, banyak yang takut kepada Allah, itulah manusia yang paling mulia, yang paling baik, yang paling bernilai di sisi Allah Ta'ala. Pentingnya bertakwa kepada Tuhan. Tetapi nak tercoroknya selaku ahli yang bertakwa kepada Allah, tak dapat tidak kena ada ilmu. Daripada ilmu itu kita boleh nilai baik, buruk, betul, salah. Bagi orang yang ada iman, dengan ada ilmu penilaian begitu, akan tentu dia memihak. Bagaimana kehendak ilmu. Dia tidak akan sanggah, tidak akan lawan kehendak ilmu. Bagaimana hari ini. Dah timbul antara isu yang agak menyayat hati jugalah. Antara perkara yang timbul sekarang, ada di antara orang mengaku Muslim. Dia tidak sanggup kerjasama sesama Islam. Sedangkan kita orang Islam penting. Kita kerjasama sesama Islam. Seumpama contohnya Islam, orang sekarang sepatut kita membaikotkan produk-produk keluaran Yahudi. Tapi ada segelintir manusia yang mengaku Muslim. Berdalak dalih gitu gini.
Yang sehingga dia kata kadang-kadang boleh kita boikot, kadang-kadang tak boleh. Hak mana satu yang dia nak ni pada cakap dia tu. Di awangan cakap dia tu. Sedangkan Nabi dia kata dah, man lam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum. Rawahul Ahmad hadis ni. Man lam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum. Sesiapa yang tidak mengutama pekerjaan orang Islam, maka bukanlah ia dari kalangan mereka itu. Maksudnya hari ini orang Islam kita sudah bangun menekan habis-habisan kezuliman orang Yahudi. Antara tetanggan kita selain daripada angkat senjata, bagi orang yang mampu mengangkat senjata, kita duduk jauh ni tak mampu. Tapi kita kena angkat. Boikotkan produk-produk yang dikeluarkan oleh orang Yahudi. Kita boikot, jangan dia beli. Jadi kalau kita boikot, nyaris-nyaris nak tutup kedai dia. Siapa di peringkat dia tutup kedai, akan melesetlah ekonominya. Daripada kelesatan ekonomi itulah agak terpecah. Mengangah, memazalin orang Islam tak agak menurun. Tapi hari dia gah. Dengan segah-gahnya. Sebab ekonomi dia tu kukuh. Kedudukan dia tu tegak. Sebab apa jadi kukuh ekonomi dia? Sebab sokongan padu kita orang Islam sebahagian daripadanya. Barangan keluaran dia kita masih lagi beli. Bagaimana di Senara hari ini? Apakah jenis barangan keluaran Yahudi itu? Banyak, cukup banyak. Di Malaysia kita pun tak kurang juga. Tapi ada sebahagian orang yang ditaraf sebagai ustaz. Diperkatakan olehnya boleh nak boikot pun boleh atau nak boikot. Kok mana satu ni cakap dia ni? Kita kena memihak dengan majoriti. Majoriti orang Islam kita hari ni boikot. Sebahagian besar orang bertaraf ustaz tu boikot. Kalau ada dikatakan orang jenamanya ustaz dah, tapi dia boleh berdolak dalih. Nak boleh boikot pun boleh atau nak boikot. Mana satu duduk tengah-tengah. Lain tengah 50-50. Ini ilmu yang dimiliki olehnya. Sehingga tak dapat dinilai. Betul salah. Sedangkan orang berilmu. Di mana terletaknya karamah ilmu dia ni. Sedangkan orang awam yang jahil, yang tak ada ilmu tangga mana pun boleh nilai dengan kepala dia. Dengan ilmu yang sedikit dia boleh nilai olehnya. Ilmu banyak dah, tak boleh nilai. Jadi penceramah, pensyarah, tak boleh nilai. Sedangkan kita tengok dalam kaedah fiqh. Dalam kaedah fiqh ni kadang-kadang perkara tu haram pada zat. Dan haram dengan sebab yang lain. Cuba tengok dah. Ada di antara perkara yang haram pada zat. Pada diri benda tu haram. Yang kadang-kadang perkara itu haram dengan sebab yang lain. Sebagai contoh, perkara yang haram pada zat. Seperti makan daging babi. Makan benda-benda yang tidak dihalalkan oleh syarak. Itu adalah haram pada zat. Pada diri benda itu haram. Tak boleh dimakan. Antara contoh haram dengan sebab yang lain, tapi dia mempergunakan air yang dirampas. Dia ambil air orang. Dia rampas air orang. Dia ropok air orang. Dia boring air Sabah tanpa meter. Maka dipergunalah air yang diboring daripada Paik Sabah. Tanpa meter, tanpa didaftar kepada Sabah. Maka lalu diguna air itu semina-wina, hukumnya haram. Pada menggunakan air tersebut adalah haram. Maka haram sebegitu namanya haram pada sebab. Maka kiaslah kita di atas produk yang dikeluarkan oleh Yahudi sekarang. Pada zatnya halal. Bagaimana diiktirafkan oleh Jakim. Sebab dia buat daripada bahan-bahan yang tidak menjadi haram. Itu pada sebab. Maka halal. Tidak haram. Tetapi itu pada zat. Pada zat benda yang dijual itu adalah halal.
Tetapi pada sebab, makna kalau kita nilaikan semua pendapatan jualan dia tu kalau kita beli, ke mana diempaknya? Akan tentu diempak untuk mengukuhkan ekonomi dia. Kalau orang-orang Yahudi itu ekonomi dah kuat, dah kukuh, dia telah sedap, dia lanyok orang Islam kita. Sebaliknya manakala dia tu mundur, meleset. Dia nak beli bom pun. Dan itu ekonomi pun tak kuat mana. Hanya semata-mata harap bantuan daripada luar. Jadi hari ni kita kata, hok luar bantu satu dah. Hok dia sendiri tak kuat juga hebat kuatnya. Sebab tu dia sedap lanyaknya orang Islam kita. Maka dari situlah kita orang Islam ni kena kerjasama. Bagaimana kehendak orang Islam kita bersesuai dengan hukum agama. Antara majoriti orang Islam kita hari ni boikot produk-produk Yahudi. Kita kena sama-sama bangun boikot. Ini tunggu petua. Petua apa lagi benda dah jelas. Hok kena petua dia benda tak jelas. Benda dah jelas tak usah dipetua dah. Sudah dinas secara qat'i, secara putus oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nak tunggu petua nanti hancur habis. Negeri Raza tu. Baru nak dipetua. Ini ada usul-usul luar. Meresapkan dalam jiwa orang yang sebegitu. Antara resapannya dia tidak yakin dengan ilmu. Antara lain lagi kerana kedudukan, kadang-kadang nak jaga kedudukan. Demi nak jaga kedudukannya, saya kata tak boleh nak takbir. Kononnya sekolah, anak-anak sekolah. Jadi selayaknya pada pahaman dia sepatut bertakbir Allahu Akbar. Itu bapa-bapa dan mak-mak anak sekolah. Bagi anak-anak sekolah tak payah takbir. Ini pahaman apa ni? Ini usul luar sudah merosak dalam pemikiran dia. Allahu Rabbi. Apa nak dia kata? Mengakunya Muslim. Mengakunya Islam. Tak boleh baca kunut nazilah. Sedangkan inilah masa. Kita menadah tangan yang nyiru ke langit. Bermohon dengan Allah Ta'ala dengan membaca kunut nazilah. Agar selamatnya orang Islam. Hancurnya musuh Islam. Tetapi bagi pendapat orang yang tersebut, tak boleh baca kerana budak sekolah. Budak sekolah ni tidak manusia ke? Tidak generasi kalangan anak-anak orang Islam ke? Hatta kita ajak orang kafir baca takbir tidak salah. Ini lebih-lebih lagi kita orang Islam. Ini tak dia boleh dihalang. Goh pula ni. Pesen gapo tak tahu. Setahu saya, hak bahasa jenis takut kepada takbir, orang kena rasuk ke hantu raya. Orang kena rasuk ke hantu raya ni antara kita nak ubatkan dia, agarnya hantu yang merasukkan tu cabut lari, kita azan pada telinga kanan, diqamat pada telinga kiri. 7 kali. Tengok dalam kitab. Sebut kata azan akan tentu adanya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia cabut lari syaitan tadi. Ini kalau manusia tolak takbir, takut dengan takbir. Ini jenis manusia, spesies manusia ke spesies hantu raya ni. Kalau manusia mungkin dirasuk oleh syaitan. Sehingga terjadinya begitu. Cakap gini bunyi panah lah. Tak apalah, panah tak apa. Belum lagi panah api neraka ni. Setakat panah jupin telinga je. Siapa yang makan lada, dia sendiri merasa pedas. Sekadar tu yang panah. Tetapi keazaban Allah Ta'ala di akhirat tu. Sesiapa buat hal yang tidak sepatut bagaimana kehendak agama, tetap dia merasa azab. Rasa azab di hari akhirat itu ialah bakaran api jenis neraka. Api jenis neraka, bukan api jenis dunia. Api jenis dunia ni mainan je, bunga api. Mainan dah. Api rokok di hujung jari, mainan.
Tapi api neraka ni api nak mengazabkan seazab-azab manusia yang durjana di muka bumi. Yang tidak memihak bagaimana kehendak agama. Yang mengabaikan selaku tanggungjawab orang Islam. Ini tanggungjawab kita orang Islam. Kita kena kerjasama dalam perkara baik. Bagaimana dianjur orang Islam. Bagaimana dikandang oleh orang Islam. Kita memihak dengan orang Islam. Man lam yahtama bi amril muslimi falaysa minhum. Sesiapa yang tidak mengutamakan pekerjaan orang Islam, maka ia bukan dari kalangan mereka itu. Orang Islam kita di mutakhir utama sekali. Kita pula barangan-barangan Yahudi itu. Produk-produk yang dikeluarkan oleh orang Yahudi. Nak tahu satu persatu tengoklah. Ada kalangan kita tu keluarkan jenama-jenama barangan tu. Kalau sampai setengah tahun pakat pula, melesek ekonomi dia. Melesek ekonomi. Dah kali nak beli bom pun, minta sedekah dia. Kalau sampai mereka minta sedekah tu, taklah sekuat mana. Tak sekuat mana. Tidaklah segah mana. Ini hari ni betapa gahnya orang kafir Yahudi. Duk banyak orang Islam. Allah Rabbi. Puluhan ribu dah teragut nyawa. Pertama sekali kanak-kanak, orang perempuan dan orang yang lemah. Begitu. Nasib yang sebegini tidak terkena pada kita. Dengan sebab itulah boleh bercakap berbagai-bagai. Kalau kena pada kita sendiri baru kita tahu hakikat sebenarnya. Sekembali kita kepada tajuk yang saya nak nyatakan di sini hari ini, tajuk kelebihan ilmu. Mengapa saya pilih tajuk ni? Pentingnya kita orang Islam itu berilmu agama. Setelah kita dapat memiliki ilmu agama, kita boleh nilai. Baik, buruk, betul, salah. Manfaat, mudarat. Patut dan tidak patut. Sebaliknya pula kalau tidak ada ilmu agama, tak dapat dinilai olehnya. Kalau takdirlah adanya ilmu agama, tetapi tidak sanggup memihak bagaimana kehendak ilmu. Ini menunjukkan ilmu tidak ada kualiti di sisi Allah. Antara lain boleh katakan ilmu yang tidak diberkati Allah. Dari sebab ilmu yang tidak diberkati oleh Tuhan inilah akan terciptanya selaku ulama yang jahat. Yang dikatakan ulama su. Ulama pemusnah agama. Bukan ulama pembela nasib agama. Pemusnah agama. A'azzanallah. Minta jauh sejauh. Sampai ke zuriat anak cucu akan datang dari hayam begitu. Kita hari ini kita berdoa dengan Tuhan kita agar kita dapat memihak. Bagaimana kehendak agama. Kita dapat beda nasib agama. Itu sepatutnya. Bagi orang yang berilmu. Tapi ada ilmu agama. Yang kadang-kadang boleh berbolak balik. Antara contoh bolak balik. Dalam perkara kita membaikak. Barangan Yahudi tadi. Dikata olehnya. Nak baikak apa boleh tak nak baikak. Kok mana satu ni? Tok guru apa ni? Ustaz apa ni? Percamah apa begini? Sedangkan orang awam tak ada ilmu pun. Kita baikak habis-habisan. Gentleman. Ada sifat kelakian. Perjuangan. Tak reti nak kata dah manusia begini. Zaman kita ni. Zaman dah agak celaru. Bukan sikit dah banyak kecelaruan. Lalu tak lalu sampai di peringkat zaman sudah tercetus kecelaruan. Yang sebegitu hebat. Kok mana sekalipun jangan berganjak. Satu tapak sekalipun daripada Quran dan hadis. Dan juga pendapat-pendapat ulama yang muktabar. Duduk situ. Kita mati stem di situ. Dan seterusnya. Kelebihan ilmu. Disebut pada hadis. Man yuridillahu bihi khairan. Yufaqihu fid din. Maksud hadis ini sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kebaikan. Kalau Tuhan nak beri kebajikan pada seseorang tu. Kalau Tuhan nak suruh jadi baik pada seseorang tu.
Nescaya diberi faham agama padanya. Rawahul Bukhari hadis ni. Jadi kalau orang tu boleh faham selok-belok kerana agama, itu menunjukkan bahawa orang yang hendak dianugerah oleh Tuhan kepadanya kebajikan. Sebaliknya kalau dia tak faham agama, itu suatu alamat yang tidak sihat. Alamat yang tidak baik. Dia soal lagi mengapa dia tak faham agama. Sebab tak faham agama, kita tak mengaji agama. Ngaji dah tapi tak faham. Ni payah nak jawab ni payah ni. Mengaji tak faham. Orangnya cerdik bukan bodoh. Tapi tak faham. Boleh jadi dia tak faham tu kenapa dia mengaji tu tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Lillahi. Ada rahsia sesuatu. Ada tujuan sesuatu di sebalik dia mengaji itu. Itu tidak ikhlas. Dia kalau tidak ikhlas di masa mengaji, boleh jadi Tuhan tidak akan buka pintu hatinya. Tuhan tidak akan anugerah taufik hidayah kepadanya. Dari ilmu yang dia belajar. Ilmu yang sepatut dipaham bagi dia tidak faham. Ini antara faktor yang menyebabkan orang berilmu itu tidak faham. Karena ada rahsia terselip di hati. Antara rahsia, kerana ada warak dunia di sebalik dia mengaji. Nama itu kita orang Islam ni. Kita mengaji ni kita nak basmikan kejahilan diri kita. Kenapa kita nak basmi? Nak hapuskan kejahilan. Hidup dalam suasana jahil dan agama ni adalah rusak. Al-jahlu durru. Orang Arab kata jahil itu boleh mudarat, boleh merusak. Yang kedua pula kita mengaji agama ni, kita nak tunai tanggungjawab kita selaku orang Islam. Orang Islam kok mana sekalipun wajib dia kena belajar perkara agama. Utama sekali dalam bab-bab fardu ain. Fardu ain dalam bab akidah, fardu ain dalam bab syariat dan juga fardu ain dalam bab akhlak. Kesimpulannya, 3 ilmu kita kena mengaji. Asas fardu ain masing-masing. Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Yang ketiga, selain daripada kita belajar ni, kita nak membasmikan kejahilan dan agama. Kerana hidup dalam suasana jahil suatu kemudaratan. Yang kedua, kita tunai tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Yang kedua, yang ketiga, kalau boleh, dengan ilmu yang kita faham, ilmu yang kita belajar, kita nak panjang-panjang pulanya kepada orang lain. Mudah-mudahan, dengan dapat kita memanjangkan ilmu yang kita faham tadi, Islam kita akan hidup berterusan. Sebaliknya, kalau tidak ada ilmu, bagaimana kira kita nak panjang ilmu kita kepada orang? Ilmu kita pun tak ada. Begitulah keadaan Islam ni. Islam ni bukan sebuah kelotong kelapa. Kelotong kelapa tak ada isi, ya tinggal terpurung dengan kulit je. Islam ni sebuah agama yang terisi di dalamnya pelbagai ilmu. Bermacam bidang ilmu dalam Islam. Bagaimana Allah Ta'ala turun Al-Quran. Ilmu yang terada di dalam Al-Quran tak kurang daripada 60 jenis ilmu. 60 jenis ilmu dalam Quran tu dikeluarkan oleh ulama. Akan lahirlah pelbagai bidang ilmu daripada Al-Quran yang satu. Sehingga ulama-ulama yang unggul zaman dulu dapat milik puluhan ilmu yang dihasil oleh wahyu Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Puluh ilmu. Seorang amat bertani 27 ilmu. Dapat dia turun kepada muridnya untuk kenali 17 ilmu. Hebat untuk kenali 17 ilmu. Bukan 60 lagi, itu baru 17. Itu hebat dah. Nama dia masih wangi, masih segar sampai ke hari ini. Sebab apa? Sebab ilmu yang dia milik bukan sikit 7 ilmu.
Kita hari ni gagah-gagah dapat milik ilmu. Nahwu sikit, sorah sikit, usul fiqh sikit, tauhid sikit, fiqh sikit, tasawuf sikit. Semua sedikit. Baru 4-5 ilmu. Oh, tak mudah dah. Nak catat dah ulama-ulama yang sebelumnya. Ha? Allahu Rabbi. Dah. Pentingnya kepada ilmu. Tetapi syaratnya kita nak dapat milik ilmu tu kena belajar. Belajar mestilah berperaturan. Antara aturan mesti ada wasitah guru, bimbingan guru. Kalau sekadar kita beli buku kitab di kedai, kita baca seorang. Pada sebahagian ayat kitab buku agama kita beli itu kita boleh faham. Sebahagian ayat kita tak faham. Kalau kita tak faham itulah kita nak tangani macam mana? Kalau tak ada guru, ada guru boleh tolong memperbetulkan. Oh ayat ni hejaan dia. Bukan bi rabbikum. Walaupun dia kata sunat. Tetapi sebab dia banyak mengaji Arab, tak guru pula. Dia kata sunat bi rabbikum. Sebab ada baca bi rabbikum sebab ba rabbam kahmim. Lalu dia baca bi rabbikum. Maka pening dia seorang. Tak betul lah buku yang saya beli ni. Saya duk cari dalam komen tak ada sunat bi rabbikum. Rupa-rupanya ayat tu dia kata sunat berbekam. Kalau ada guru mau baca tak betul tu. Ni kita Jawi ni apa duk baca Arab. Ini dia kata sunat berbekam, sunat buang darah. Bukan sunat bi rabbikum. Antara lain lagi dia baca dia kata anak fa innahu fa alih nuha fa innahu. Kalau tak ada guru dia baca anak fa innahu. Buku saya beli tak betul, pengarang ni tak betul lah. Macam mana dalam kamu tak ada anak fa innahu. Kata tok guru dia membaca tak betul tu anak panah. Oh gitu deh. Jangan main-main. Mengaji kena betul, mengaji agama. Mengaji sekolah ilmu dunia pun ada cikgu. Ada cikgu. Mengaji agama yang sulit nak dipaham sebegini. Dia boleh faham dengan sendiri. Yang paling aneh sekali, dia faham agama tak mengaji langsung. Dia tahu orang mengaji di surau masjid. Kadang-kadang surau masjid tepi rumah dia duduk senyap kematu dalam rumah. Dia tak mengaji. Tapi, kalau tanya dia Islam, mukmin. Ho, beres. Oh, beres. Itu yang paling aneh sekali. Dia boleh faham salat bela Islam dengan keadaan tak mengaji. Orang duk mengaji ni pun jatuh bangun mengaji. Sampai tertidur atas kitab. Meleleh hari dia nak boleh faham. Pun banyak tak faham, tak boleh faham. Ini hok langsung tak mengaji. Perih dah. Dalam suasana manusia sebeginilah. Islam kita tu terancam. Suasana manusia, orang yang mengaku Islam tidak ada ilmu Islam. Maka Islam akan terancam. Terancam. Antara ancaman terhadap Islam di kala itu, manusia mengaku Muslim tidak nampak. Kebaikan Islam itu adalah baik. Dia tak nampak baik. Bahkan dia nampak tidak baik. Kalau kata dia nampak biasa saja. Sebagai contoh bagaimana saya kata tadi. Kita orang Islam sama-sama bangun. Kita pula produk yang dikeluarkan oleh orang Yahudi. Di mana kalau tidak ada ilmu Islam di bahasa dia kata biasalah. Tambahan lagi pula orang yang mengata nak pula boleh tak nak pula pun boleh. Orang yang ada otoriti, ada ilmu. Lalu kita pun memehaklah. Tak payah pula lah. Tidak pasal tak penting mana. Kiranya kita pula akan produk orang Yahudi. Dia tak boleh nak ini lah. Sebab dia tak ada ilmu, tak ada penyukat. Ilmu seolah-olah penyukat.
yang dapat kita nilaikan betul salah, baik, buruk, manfaat, mudarat. Pada kacamata agama. Kalau tak ada ilmu, tak ada penyukat. Tak ada penilai. Dia kalau tak ada penilai, dia pakai sama rata. Ya. Sama rata. Dia tak ada penyukat. Itulah di antara bahayanya hidup kita di muka dunia, manakala diabai olehnya tentang memahami bagaimana kehendak agama. Manakala tidak ada ilmu agama, bahaya. Bagaimana hadis ni? Hadis riwayat Bukhari, dia kata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Tuhan hendak beri kebajikan kepadanya, nescaya diberi faham akan agama. Ciri-ciri orang yang Tuhan nak anugerah kebaikan. Dia boleh faham saya nak bela agama. Tetapi nak faham agama tu, kenalah melalui belajar. Belajar ni mesti ada guru. Sebagai tambahan, boleh kita beli kitab, buku di kedai. Tapi asas utama belajar kena ada cikgu kalau sekolah. Kalau ngaji agama, dia panggil ustaz, guru, kiai, baba, maulana, syekh dan sebagainya. Dia tak boleh jadi dalam perkara agama boleh faham seorang tanpa belajar. Dia main pakai tahu tak belajar. Tahu, belajar tidak. Faham saya, kalau tahu tak belajar, air tahu, ben tahu sumbat. Air tahu, ben tahu sumbat. Dia tak belajar, dia tahu situ lah. Tak pakai yang mak tahu. Dan seterusnya, pentingnya kita kepada ilmu. Dia mutakhir di zaman yang akhir. Bukan kata penting di zaman lawnya, dulu. Sebaik saja kita diakhir balik oleh Tuhan, sampai usia layak menerima taklif syarak, wajib kita kena belajar. Wajib belajar. Nabi kata, "Idza mata ibnu Adamah, in qata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah." Ini kelebihan ilmu ni. Maksud dari hadis tersebut, hadis riwayat Muslim ni. Nabi kata apabila mati anak Adam. Kalau kita manusia ni mati. Manusia ni dia bangsa sebagai anak Adam sebab kita ni zuriat Adami. Anak cucu cicit piyak dia. Kalau mati kita manusia ni, maka putuslah segala amalan. Makna putus amalan, peluang kita nak beramal tidak dapat lagi dah. Al-maklum dah mati. Duduk senyap dik dalam bumi dah. Tambah lagi pula ditindih dengan 2 biji batu. Hujung kepala satu, hujung kaki satu. Lagi tak bergerak air. Si mati dalam bumi tadi. Nak amal macam mana lagi? Pergi ke surga lagi. Dah masuk keranda, jangan dimimpi dah. Nak masuk kelas mengaji lagi. Oh Allah, pernahlah. Dah mati. Melainkan 3 perkara. Dengan ada 3 perkara yang dikerja olehnya semasa hidup, akan tetap sampai pahala baginya. Walaupun ia tidak wafat oleh Tuhan sekalipun. Namun pahalanya 3 perkara ni sampai kepada dia. Pertama, sedekah jariah. Dia berimpak sebahagian harta dia yang halal secara ikhlas untuk berbuat kebajikan yang berkekalan. Maka pahala impak dia itu berterusan sampai. Seperti dia buat masjid, dia buat sekolah, dia wakaf telaga orang yang perlu kepada air. Selagi digunakan impak dia tadi, selama tu dia dapat pahala. Ini satu peluang yang baik. Yang kedua daripada 3 perkara tadi, ilmu yang diberi manfaat. Jadi syahid kita dari hadis ni bersesuai dengan maudhu' yang kita bicara pada hari ini. Ilmu yang diberi manfaat. Maknanya ilmu yang dia belajar tadi, dia ajarkan orang lain. Selagi orang yang diajarkan tadi mengamalkan dengan ilmu dia,
maka selama tu dia dapat pahala. Kalau takdir anak murid yang belajar dengan dia tu memperpanjangkan ilmu tersebut kepada orang lain pula, lagi berterusan pahala, berpanjangan pahala. Alangkah bertuahnya kita mengaji agama ni sehingga sampai peringkat kita boleh ajar orang. Sebab tu kita tanam azam ke dalam hati kita mengaji agama, bukan setakat kita nak membasmi jahil kita seorang. Kita nak panjang kepada orang lain pula dengan ilmu yang kita belajar tu. Tak banyak, sikit. Tak boleh mengajar kitab, mengajar Quran. Buat kelas-kelas Al-Quran. Tak boleh mengajar kitab-kitab yang panjang-panjang. Buatlah kelas untuk kitab pendek-pendek. Setidak-tidak berkisar dalam bab fardu ain. Alhamdulillah. Salam sejahtera. Yang ketiga, pahala yang berterusan sampai kepada si mati. Anak yang soleh yang berdoa baginya. Kalau sekiranya dia melahirkan anak, maka dapat dicorok anak yang dilahir olehnya selaku anak yang baik pada nilai agama. Yang dikatakan soleh. Anak semayang, anak puasa, anak tidak buat-buat perkara yang dilarang oleh Allah. Lepas tu dia berdoalah bagi dua ibu bapa. Allahumma firli wali walidayya. Wahai Tuhan, ampunkanlah kesalahan saya dan dua ibu bapa saya. Maka doa sebegitu akan sampai bagi dua ibu bapanya. Bagi dua ibu bapa. Sebab itulah kalau orang tu malah nak doa dua ibu bapa, Allah Ta'ala akan tutup pintu rezeki. Sebahagian daripada dimurah rezeki oleh Allah Ta'ala pada seseorang, dia sering berdoa bagi dua ibu bapa. Antara lain lagi Tuhan buka pintu rezeki bagi seseorang kerana dia melaksanakan semayang secara berjemaah. Kalau dia semayang dah, tapi semayang dalam rumah, tak pergi ke surau masjid, tak terbuka pintu rezeki. Tapi kalau orang itu semayang secara berjemaah, berdoa bagi dua ibu bapa, semayang secara berjemaah dan lain lagi kebaikan yang dikerja olehnya, Tuhan akan buka pintu-pintu rezeki baginya. Dipermudah perkara yang pada biasanya menjadi payah, tetapi di sisi dianya dimudah oleh Allah Ta'ala. Dunia kita berada sehari dua ni dalam blok kekuasaan Allah. Allah mengatur agenda dunia kita ni. Allah Ta'ala tahu selek-belek ahwal penghidupan manusia di dunia. Sebab takluk ilmu Allah Ta'ala, fungsi ilmu Tuhan ni, Tuhan tahu pada perkara yang wajib. Tuhan tahu pada perkara yang mustahil. Dan Tuhan tahu pada perkara yang harus. Kita belajar sifat 20. Makna Tuhan tahu perkara yang wajib ni, seperti Tuhan tahu tentang zat dia dan sifat-sifat dia. Selek-belek Tuhan tahu keadaan zat dia dan sifat dia. Itu dikatakan perkara wajib. Zat sifat Tuhan dipanggil perkara wajib. Tuhan tahu perkara mustahil. Perkara-perkara yang berlawanan dengan sifat yang wajib bagi Tuhan. Itu dikatakan perkara mustahil. Bagi Tuhan, Tuhan tahu selek-belek. Pada perkara harus Tuhan tahu. Sama ada perkara harus tu yang sudah ada dah, atau yang lagi akan diadakan, pun Tuhan sudah tahu dah. Manakala Tuhan tahu perkara-perkara sebegitu, tak peliklah kita. Apa yang kita buat semua adalah blok pengetahuan Allah. Kalau kita buat baik, Tuhan tahu yang kita dibuat baik. Bagaimana kebaikan yang dijamin oleh Tuhan mengikut saranan hadis tadi? Kalau kita sembahyang jemaah, itu satu perkara baik. Tuhan tahu, oh, Umar ni suka sembahyang jemaah, tak ni. Dengan berkat, rajin dia sembahyang jemaah tu, Tuhan akan permudahkan rezeki. Yang galiknya payah, tapi bagi dia tu dimudah oleh Allah. Berkat. Atau dengan sering dia berdoa bagi dua ibu bapaknya, Tuhan melantangkan penghidupan dia itu tidak menjadi sulit. Tuhan tahu. Jangan kita kata, oh, setakat aku seorang tak pergi jemaah, Tuhan tak tahu lah. Aku duduk menyawuk dalam rumah. Tuhan tahu.
Sebab kita dalam pengawasan Allah. Hidup kita dan mati kita dalam pengawasan Allah. Makna hidup dalam pengawasan Allah. Keluar nafas harian kita ni, angka bilangan kita sendiri pun tak tahu. Tuhan tahu. Perjalanan nafas kita keluar masuk ni, waras ke tak waras, sihat tak, Tuhan tahu. Kalau pagi-pagi keluar nafas tu agak sesak nafas, Tuhan tahu. Hatta doktor kadang-kadang tak tahu. Kalau tak pergi jumpa dia. Kalau jumpa dia pun kadang-kadang dia tembak tidak tepat juga. Dia kata demo ni, nafas tu okey ya kawan ni. Tarik nafas pun hampir-hampir. Hampir-hampir nak tercabut nyawa. Tetapi Allah Ta'ala lebih tahu. Sebab apa? Sebab kita ni kejadian Allah. Allah menjadikan kita. Allah menghidupkan kita. Perjalanan darah dalam orak saraf kita ni. Normal ke tidak berjalan darah ni? Lancar ke tidak perjalanan darah? Tuhan tahu. Sebab apa? Tuhan yang memperjalankan darah. Tuhan yang mendenukkan hati jantung kita. Jangan kita kata, tubuh kita yalah. Atau kita makan ubat spesialis. Kuasa ubatlah yang mengaturkan perjalanan. Itu sebagai sebab sahaja. Pada hakikatnya Allah Ta'ala. Kena ada akidah kita orang Islam, kena belajar kita. Jangan jadi sama dengan orang yang tidak Islam. Orang tidak Islam dia percaya begitu. Kalau dia makan ubat, dia percaya ke ubat. Kalau dia jumpa doktor, seolah doktor ni penyambung nyawa. Akidah dia di situ. Akidah begitu jahanam, rusak. Pada nilai agama akidah dah rosak. Akidah boleh membawa kepada syirik. Sebab dia meletakkan taraf sama bagaimana Tuhan adalah syirik. Kita orang Islam tidak gitu. Dan seterusnya. Kelebihan ilmu. Urdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisa patahlik. Jadilah kamu, hadis riwayat Tabarani. Jadilah kamu orang yang berilmu. Nabi suruh jadikan kita masing-masing ni selaku orang yang memiliki ilmu. Ataupun nuntut ilmu setidak-tidaknya, sebusuk-busuknya. Kalau tak boleh nak jadi ulama, muallim, jadilah orang yang belajar ilmu. Itu tangga kedua tu masih comel lagi tu. Tangga pertama yang paling tinggi sekali orang yang berilmu. Atau orang yang suka mendengar. Suka mendengar. Atau orang yang suka mendengar atau yang suka kepada majlis ilmu. Ada yang tidak pada dia. Pelajar tetap tidak pada dia. Tetapi dia sering juga datang. Mengikuti kuliah-kuliah ceramah agama. Pengajian agama. Masih lagi baik. Masih lagi baik. Dan jangan kamu jadi golongan yang kelima. Golongan yang pertama ulama. Golongan yang kedua orang mengaji agama. Golongan yang ketiga suka dengar kuliah agama. Golongan yang keempat kasih kepada orang yang menuntut ilmu agama. Au muhibban. Kasih kepada orang mengajar, kasih kepada orang belajar. Itu masih lagi ada kelebihan. Walaupun tak banyak kelebihan, dia mesti ada lah. Wala takunil khamisa fatahlika, jangan jadi golongan yang kelima. Golongan yang kelima ni tak ada berlaku. Alim pun tak ada, belajar pun tak ada, masuk kuliah mengajar pun tidak, kasih kepada orang mengajar belajar pun tidak. Tak ada berlaku. Fatahlik, maka binasa ya. Golongan kelima ni golongan binasa. Golongan nanti masa ya. Sebaik saja mati akan merasalah keazaban Allah Ta'ala ke atasnya.
Tu di akhirat. Dunia ni pun binasa. Dah, tak mati lagi. Di mana terletaknya binasa? Pada gulung ayat kelima tadi. Dia tak boleh nak nilai. Betul, salah, baik, buruk. Bagaimana tadi? Orang ajak orang ramai. Mari kita boycott barangan Yahudi. Dia tak boleh nilai. Lalu tak boleh dia dengar cakap orang. Orang kata tak apalah, tak boycott. Tak apalah dia kata. Tak nak nilai. Kan? Itu dia katakan al-jahlu duru. Dia kalau jahil agama jadi rusak. Jadi rusak. Gaya hidup jadi rusak. Kalau orang tak boleh, dia boleh. Orang tak boleh, dia boleh. Rusak. Jadi terbalik kok. Terbalik bukan. Begitulah kiranya tazkir hari ini untuk membuka minda kita. Agar kita dapat menilai sesuatu yang berlaku di persekitaran kita. Dan juga di alam dunia yang kita ada sekarang. Bukan kata kampung kita saja, negeri kita saja, negara kita saja. Hatta negara luar pun kita kena terlibat. Ada sebahagian perkara kita kena terlibat. Jangan dikata itu berlaku di Gaza. Gaza tu jarak jauh dengan kita sini. Lantak pergi. Allahu Rabbi. Itu pahaman gapo dia tu. Otak gapo tu. Tak ada otak ke? Tak ada akal ke? Orangnya cerdik. Dan mengapa jadi gitu? Pasal apa? Pasal tak ada agama. Tak ada agama. Kepahaman agama itu tidak ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtir lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Wa sallallahu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.